Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirah Husna binti Ahmad Nasaruddin. Kegiliran 2021-2023-40370. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tugasan kedua bagi subjek pengajian hadis berkod BIMK 3253 yang bertajuk kepentingan menjaga hadis dari sudut ekonomi dan politik. Jadi mari kita mulakan. Terlebih dahulu saya akan membentangkan tentang pengenalan ekonomi dan politik. Ekonomi adalah ilmu sains sosial yang mengkaji tentang tindakan manusia dalam menguruskan sumber daya yang terhad dan menyalurkannya kepada setiap individu ataupun setiap kelompok dalam yang ada pada satu masyarakat. Istilah ekonomi ni dia berasal daripada bahasa Yunani iaitu oikos yang bermaksud keluarga dan rumah tangga, manakala nomos yang bermaksud aturan, peraturan dan hukum. Secara ringkasnya ekonomi ni bermaksud aturan rumah tangga, manakala ahli ekonomi pula orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Dari sudut Islam pula, ekonomi Islam merupakan satu sistem ekonomi yang memiliki tujuan utama iaitu melakukan ekonomi demi kesejahteraan umat. Sistem ekonomi Islam ni berlaksanakan sepenuhnya dengan berlandaskan dua sumber penerangan Islam iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Hukuman yang ditetapkan dalam ekonomi Islam ni akan menyelesaikan kemaslahatan masyarakat dan akan memberikan keadilan pada setiap individu dalam satu masyarakat. Selain itu, ekonomi Islam adalah sebahagian integral dalam Islam sehingga ia tidak boleh dipisahkan daripada bahagian Islam yang lain, contohnya seperti akidah, syariah dan akhlak. Hal ini akan menyebabkan setiap aktiviti yang dilaksanakan dalam ekonomi Islam ni adalah sebahagian daripada beribadah dan mengambilkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terusnya politik. Perkataan politik itu berasal daripada bahasa Greek yang bererti negara, kota dan kemajuan. Istilah politik juga dah dipopularkan daripada seorang tokoh yang bernama Plato dalam bukunya Politia dan Aristotle dalam bukunya Politia. Politik dari sudut makna asasnya ialah urusan tadbir. Ia merupakan cara manusia dalam mengendalikan satu urusan bagi mencapai satu tujuan. Secara amnya, politik yang difahami secara langsung berdasarkan kerangka semasa ialah kuasa pemerintahan dan pentadbiran negara. Maksudnya politik ni adalah cara manusia, cara seorang manusia yang telah dilantik oleh rakyatnya untuk mengendalikan urusan negara dan memerintah dan mentadbir negara tersebut. Selain daripada ekonomi, politik juga merupakan sebahagian daripada Islam. Hal ini kerana syariat Islam itu sendiri bersifat komprehensif iaitu syumuliyah yang bermaksud menyeluruh. Di mana syariat Islam itu ia merangkumi pelbagai aspek dalam kehidupan manusia daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah ke peringkat yang lebih besar. Terdapat 3 perkara dalam politik dalam Islam iaitu mestilah berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah, pertimbangan maslahat dan mudarat mengikut syarak dan bukannya mengikut hawa nafsu, serta politik Islam ni dia mengutamakan agama dan menegakkan syariat sebagai punca kuasa bagi merealisasikan kejayaan di dunia dan di akhirat kelak. Oleh itu, politik Islam ni mampu untuk mencapai kebaikan di dunia demi membawa manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita pergi pula kepada topik utama yang akan dibentangkan iaitu kepentingan menjaga hadis dari sudut ekonomi dan politik. Jadi terlebih dahulu saya akan menerangkan tentang kepentingan hadis dari sudut ekonomi. Kepentingan yang pertama dari sudut ekonomi iaitu dapat menyediakan jalan lain atau jalan sementara bagi mereka yang kurang berkemampuan. Maksudnya di sini jalan terbaik itu ialah seperti gadaian iaitu ar-rahnu, seperti ar-rahnu. Apa itu ar-rahnu? Ar-rahnu ni ialah harta yang dijadikan cagaran apabila seorang itu tidak mampu untuk membayar hutangnya. Contohnya apabila seorang itu dia tidak mampu untuk membayar hutangnya terhadap bank ataupun seorang, dia perlu menjadikan harta miliknya seperti emas ataupun
harta-harta yang lain untuk jadikan cagaran, dan apabila sampai pada tipuan yang ditetapkan, maka seorang itu akan mendapat semula harta cagaran tersebut setelah membayar hutang tersebut dengan sempurna. Perkara ini bertepatan dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Mafhumnya, yang jika kamu berada dalam musafir lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh sedang kamu tidak mendapati juru tulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang oleh orang yang memberi hutang. Okey, dapat juga hadis riwayat Al-Bukhari 2096 dan Muslim 1603. Mafhumnya yang berbunyi, ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Yahudi ta'aman binasi'ah wa rahanu dir'ah. Okay, mafhumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi makanan daripada seorang Yahudi secara kredit dan mencagar baju besi baginda padanya. Berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis tersebut, itulah jelaskan bahawa hukum gadaian ini diharuskan di sisi Islam. Antara hikmahnya ialah hikmah pensyariatan dalam Islam, khususnya dari aspek ekonomi, iaitu gadaian ni dia membolehkan seorang yang berada dalam kesepitan bagi mendapatkan wang secara bersih dan halal menurut syarak, dan seterusnya ia juga dapat mengurangkan kadar jenayah dalam negara seperti rompakan, kecurian ataupun ragut disebabkan kesepitan wang. Jadi Islam ni dia telah menyediakan jalan sementara dan jalan terbaik kepada mereka yang kurang berkemampuan melalui salah satu cara, iaitu gadaian. Maka konsep Ar-Rahnu ini dapat meringankan dan membantu mereka yang dalam kesusahan dan memerlukan wang untuk meneruskan kehidupan mereka. Jadi Islam itu sangat mudah, dan apabila kita mendalami ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita dapat mengetahui bahawa dalam Islam juga terdapat gadaian yang dibolehkan supaya kita mendapat manfaat daripadanya. Kepentingan penjagaan hadis dari sudut ekonomi yang seterusnya pula ialah dapat membantu manusia mengurus keuangan secara sistematik dan teratur dengan adanya sistem perbankan Islam. Okay, apa itu sistem perbankan Islam? Sistem perbankan Islam boleh ditarifkan sebagai sistem perbankan yang menjalankan operasinya berlandaskan undang-undang Islam atau dikenali sebagai prinsip syariah. Okay, hal ini bermakna segala operasi yang wujud dalam perbankan tersebut dilakukan berlandaskan hukum hakam syariah dan tidak melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara asas utama yang telah dilaksanakan dalam pengoperasiannya ialah mengharamkan riba dan melaksanakan sistem untung dan rugi dalam semua aktiviti ekonomi yang melibatkan wang, kekayaan dan buruh. Hal ini kerana Islam telah melarang umatnya untuk memberi dan menerima riba. Hal ini dapat dibuktikan melalui satu hadis daripada riwayat Al-Bukhari dan Muslim, di mana hadis tersebut memberitahu bahawa orang yang makan riba ni dia termasuk dalam golongan 7 dosa-dosa besar. Jadi berdasarkan hadis tersebut, Allah sangat melarang, Allah Subhanahu Wa Taala sangat melarang perbuatan riba. Hal ini kerana perbuatan riba ni dia boleh menyebabkan sistem ekonomi sebuah negara itu menjadi merosot. Dan sebenarnya punca masalah bagi sebuah ekonomi itu mengalami kemelesetan dan menurun disebabkan industri negara tersebut mengamalkan hutang dan mengamalkan riba. Oleh itu, dengan wujudnya sistem perbankan Islam ni, dia dapat mengekang sistem riba yang sememangnya telah dilarang oleh Islam dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, perbankan Islam ini juga merupakan melaksanakan urusan jual beli yang jujur dan tiada unsur penipuan. Hal ini bertepatan dengan satu hadis daripada riwayat At-Tirmizi, dan hadis tersebut ialah hadis hasan yang berbunyi, at-tajiru
Sadukul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Maksudnya, peniaga yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang yang jujur dan orang yang syahid. Berdasarkan hadis tersebut, kita sebagai umat manusia yang beriman kepada Allah, kita wajib melaksanakan urusan beli ataupun urusan niaga yang bebas daripada segala penipuan dan segala urusan yang boleh membawa kepada riba, kerana bila kita jalankan satu perlukan Islam yang sangat melindungi hak semua manusia, ia dapat membangunkan ekonomi negara, malah dapat mengelak diri daripada larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepentingan penjagaan hadis dari sudut ekonomi yang ketiga pula ialah mampu meningkatkan pembangunan ekonomi dan menaik taraf kebajikan manusia. Hal ini dapat dibuktikan melalui pemimpin-pemimpin Islam yang menjalankan aktiviti kebajikan sosial terhadap rakyatnya. Secara amnya, kebajikan sosialnya adalah aktiviti masyarakat yang dijalankan untuk memelihara kebaikan dan keselesaan yang mengarah kepada kebaikan kehidupan manusia. Contohnya, pemimpin Islam melaksanakan zakat kepada mereka yang berkemampuan agar harta yang diwakafkan itu dapat memberi keselesaan kepada mereka yang memerlukannya. Ini bermaksud bahawa kemiskinan sebuah keluarga itu boleh diatasi dengan wujudnya aktiviti kebajikan sosial ini untuk mengeluarkan keluarga ini daripada kemiskinan, agar mereka juga boleh menikmati kehidupan yang lebih selesa. Selain itu, zakat juga merupakan satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Perkara ini telah dinyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus solata wa atuz zakah. Maksudnya, dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat. Selain itu, ia juga telah nyatakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Mafhumnya, jika mereka mematuhi perkara itu, beritahulah mereka bahawa Allah mewajibkan solat ke atas mereka 5 waktu sehari semalam. Jika mereka mematuhi perkara itu, zakat ke atas mereka yang diambil daripada orang kaya lalu diagihkan kepada orang fakir di kalangan mereka. Maka zakat ini memberi banyak faedah dan manfaat kepada semua umat manusia. Kebajikan sosial dalam Islam adalah bersifat komprehensif, di mana ianya meliputi individu dan masyarakat. Selain itu, dengan pelaksanaan kebajikan sosial ini, ia juga dapat mewujudkan hubungan, dia akan mengeratkan hubungan silaturahim antara pihak pemimpin dan rakyatnya. Keadaan ini juga memberi peluang kepada pihak pemerintah untuk meneruskan usaha-usaha dalam membangunkan ekonomi negara. Oleh itu, dengan wujudnya pelaksanaan aktiviti kebajikan sosial yang dilaksanakan oleh pemimpin Islam, contohnya seperti zakat, ia dapat memberi peluang kepada mereka yang memerlukannya untuk memberi barang-barang keperluan asas demi meneruskan kehidupan. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan kuasa beli masyarakat dan permintaan dalam pasaran meningkat, seterusnya mampu meningkatkan pembangunan ekonomi negara. Sekarang kita pergi pula kepada kepentingan menjaga hadis dari sudut politik. Yang pertama, dapat membezakan politik Islam dengan politik konvensional, yakni politik barat. Apa yang membezakan keduanya? Kita lihat dulu kepada politik Islam. Politik Islam ni ialah memang mengutamakan pemilihan pegawai kerajaan yang lebih cekap dan jujur dalam mentadbir negara. Hal ini kerana pemimpin Islam yang dipilih berdasarkan majoriti ummah dapat memimpin negara ke arah yang lebih baik, dan yang paling penting dapat melindungi agama Islam, yakni adil. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, innaha amanah fa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamah illa man akhazaha bihaqqiha wa adallazi alaihi fiha. Mafhumnya, sungguhnya kepimpinan itu satu amanah yang akan membawa kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali bagi orang yang mendapatkannya dengan kebenaran dan melaksanakan kewajipan-kewajipannya. Berdasarkan hadis ini, jelaslah bahawa pemilihan pemimpin negara amatlah penting, kerana
tanggungjawab dan amanah yang dipegang oleh pemimpin tersebut amatlah besar dan akan dipersoalkan pada hari kiamat. Jadi kita sebagai rakyat umat Islam, kita perlulah memilih pemimpin yang boleh dipercayai untuk memegang amanah tersebut agar dapat membawa kita ke arah jalan yang benar, yakni jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan adanya pemimpin Islam, mereka akan memberikan hak yang sama rata kepada setiap warga negara dan juga akan memerintahkan rakyatnya untuk mengamalkan prinsip perbincangan. Prinsip perbincangan yakni musyawarah ataupun syura akan adalah dilaksanakan adalah bertujuan untuk bertukar-tukar fikiran di antara ummah dan pemimpin demi kebaikan semua pihak. Jadi sebuah negara itu jadi amatlah penting kepada sebuah negara Islam untuk mewujudkan sebuah organisasi dan juga kepimpinan yang melandaskan syariat Islam. Oleh itu, keperluan dengan adanya badan organisasi yang baik, dia akan membolehkan keinginan orang ramai dapat direalisasikan. Jadi kewujudan sebuah organisasi yang kukuh amatlah memerlukan pemimpin yang berkaliber supaya pemimpin tersebut mampu untuk menguasai masa serta bertanggungjawab atas tindakan mereka. Perkara ini berkaitan dengan firman Allah yang bererti, dan hendaklah ada di antara kamu yang menyeru segala umat, yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Seterusnya, politik konvensional, yakni politik barat. Apa yang membezakan politik barat ini dengan politik Islam? Politik barat ia mengasingkan soal politik dan agama. Bermaksud segala keputusan yang dibuat adalah berlandaskan fikiran manusia yang cetek serta dipengaruhi oleh hawa nafsu. Jadi dan keputusan yang dibuat oleh mereka akan melanggar nilai-nilai dalam agama. Antaranya negara tersebut akan menghalalkan operasi berjudi, operasi kelab malam, menghalalkan minuman arak, homoseksual dan sebagainya. Selain itu, pemerintah politik barat juga akan mengatur hidup manusia berdasarkan ideologi yang mereka pegang. Ideologi yang diamalkan ataupun yang dipegang oleh pemerintah barat tidak membelakangi soal nilai agama. Malah terdapat setengah ideologi yang tidak mengambil kira hak manusia. Ini kerana politik barat menganggap bahawa kuasa yang dimiliki oleh pemerintah negara adalah penentu bagi segala-galanya. Selain itu, ia juga akan menimbulkan satu fahaman terhadap pemerintah barat bahawa manusia perlu mentadbir negara tersebut menggunakan kekerasan bagi mencapai satu matlamat yang diingini untuk memajukan sebuah negara. Jadi, politik barat ini sangatlah jauh bezanya dengan politik Islam, kerana politik Islam amat menitikkan segala aspek yang mampu memajukan negara dan membangunkan ekonomi negara. Seterusnya, kepentingan menjaga hadis dari sudut politik yang kedua pula ialah dapat mengelakkan pertelingkahan berlaku dalam masyarakat. Perkara ini dapat dibuktikan melalui pelaksanaan musyawarah seperti yang telah dibincangkan seperti tadi. Dengan adanya pelaksanaan musyawarah ni, ia adalah bertujuan untuk mengelakkan penindasan bagi setengah kelompok masyarakat, dan musyawarah ini juga dapat menyelesaikan satu masalah yang timbul dalam sebuah negara agar dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Selain itu, ia juga dapat memupuk tali persaudaraan sesama Muslim dan akan mewujudkan keharmonian dalam negara. Selain itu, keharmonian dalam negara juga dapat diwujudkan sekiranya pemimpin Islam yang telah dilantik oleh majoriti ummah dapat menjalankan amanah dengan baik serta penyalahgunaan kuasa dilarang. Sebagai contoh, pemimpin Islam melaksanakan undang-undang mengikut syarak yang akan memberi keadilan dan hak sama rata sama rakyat. Selain itu, keadilan akan diberikan kepada pihak yang betul dan hukuman terhadap pihak yang bersalah akan dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan oleh undang-undang Islam. Dan akhir sekali, undang-undang syariat Islam juga dapat melindungi hak-hak manusia dan akan
mewujudkan keharmonian dan kedamaian dalam sebuah negara. Akhir sekali, rumusan yang dapat saya simpulkan terhadap pembentangan seperti tadi, bahawa dua sumber perjuangan Islam iaitu Al-Quran dan As-Sunnah telah menyatakan segala hal yang diperlukan oleh umat manusia. Sistem ekonomi dan politik yang melandaskan syariat Islam ini perlulah dijadikan pegangan utama bagi setiap manusia dan perlulah ditaati dengan penuh keimanan agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Sekiranya manusia tidak mentaati, maka akan timbullah pelbagai masalah dalam negara seperti penindasan dan pertelingkahan yang akan menjatuhkan imej dan martabat bagi sebuah negara. Oleh itu, sebagai umat Islam, kita perlulah memperjuangkan sistem ekonomi dan politik Islam agar mampu memimpin negara dan dunia pada masa sekarang dan pada masa akan datang. Itu sahaja daripada pembentangan saya. Syukran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.